Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuari Rifai bin Abdul Halim, nombor metrik 061754. Hari ini saya akan menerangkan tentang kisah tentang diri Rasulullah dan kisah sepanjang Rasulullah berdakwah. Kita pergi kepada sedikit tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diiktiraf sebagai penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Baginda diutuskan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, meliputi manusia dan makhluk lain sehingga hari kiamat. Yang kedua, ketika pensyariatan solat fardu, Baginda SAW diperintahkan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, seperti mana dinyatakan dalam nas sahih berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan kemuliaan diri Rasulullah SAW menerusi firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kami mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kemuliaan yang ada pada diri baginda tidak sama sekali menangkis 1001 cabaran yang dihadapi dalam hidupnya. Begitu juga dengan perjalanan dakwahnya. Pelbagai tohmahan dilemparkan terhadap dirinya yang mulia. Baginda sering ditohmah sebagai seorang tukang sihir dan pendusta. Maknanya di sini semasa Nabi menyebarkan dakwah, pelbagai tohmahan dilemparkan kepada Nabi, yang mana digelarkan sebagai tukang sihir dan pendusta. Ada juga yang mengatakan dia gila dan sebagainya. Kita masuk kepada kisah sepanjang Nabi berdakwah. Yang pertama, baginda menerima ugutan bunuh semata-mata kerana tindakannya menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Semuanya dihadapi dengan penuh sabar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ini menyebarkan dakwah sehingga menerima ugutan bunuh. Yang seterusnya, kita kenang pula bagaimana peristiwa baginda diperlakukan oleh penduduk Taif. Mereka menolak dakwah serta menghina Rasulullah SAW dengan ejekan dan balingan batu sehingga mengalir darah daripada tubuh baginda yang mulia itu. Yang mana penduduk Taif ni menolak ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Malah mereka mengejek dan membaling batu kepada baginda sehingga keluar darah. Seterusnya, tidak cukup dengan cabaran besar dari sudut mental dengan pelbagai gelaran buruk, Rasulullah juga berdepan dengan cabaran fizikal. Rasulullah pernah dikasari oleh golongan musyrikin sehingga ada ugutan bunuh. Rasulullah serta sahabat baginda pernah dipulaukan selama beberapa tahun hanya untuk menunturkan semangat juang baginda dalam menyebarkan Islam. Maknanya ni sahabat dan Nabi Muhammad SAW dipalau, atau dengan kata lain dipulau, maknanya untuk melunturkan semangat baginda dan sahabat-sahabat untuk menyebarkan agama Islam. Yang seterusnya, sebarang usaha meletakkan tindakan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah sebagai usaha yang disambut taraf dengan istilah pelarian atau refugee perlu disanggah. Sesungguhnya proses hijrah Rasulullah berlaku selepas siri-siri pelawaan beserta perjanjian oleh orang Madinah sendiri untuk baginda dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Maknanya di sini Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah bukan sebab pelarian, malah disebabkan pelawaan daripada orang-orang Madinah itu sendiri. Yang seterusnya, penghijrahan Rasulullah dan umat Islam menyaksikan baginda diberi tempat sebagai pemerintah di Madinah dengan penerimaan Islam sebagai agama yang dipercayai oleh sejumlah besar penduduk Madinah. Malah golongan bukan Islam di Madinah turut akur dan mengiktiraf kepimpinan Rasulullah. Yang seterusnya, hijrah Rasulullah membawa misi besar yang mengutamakan survival Islam dan bukannya kepentingan peribadi. Hijrah Rasulullah bukan untuk kepentingan peribadi, sebaliknya untuk kelangsungan dakwah Islam. Buktinya jelas, Rasulullah diangkat sebagai orang yang memberi perlindungan, bukannya sebagai orang yang dilindungi ketika di Madinah. Maknanya di Madinah, ketika Nabi di Madinah, Nabi sebagai orang yang melindungi dan bukan sebagai orang yang dilindungi.
Yang seterusnya, hujah yang paling kukuh bagi membuktikan penghijrahan Rasulullah ke Madinah sebagai satu bentuk pengorbanan terhadap agama adalah apabila usaha tersebut diiktiraf oleh Allah dengan kurniaan ganjaran yang amat istimewa. Hal ini jelas membuktikan golongan muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah telah mengutamakan agama Allah. Justru orang yang berhijrah bersama Rasulullah tidak layak sama sekali disamutarafkan sebagai golongan pelarian atas apa juga alasan dan tujuan. Yang terakhir, dalam siri peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW, baginda mempertaruhkan nyawa hanya untuk memastikan Islam tidak ditindas dan dilenyapkan daripada bumi Allah. Nabi ni berperang habis-habisan semata-mata untuk memelihara dan memastikan Islam ni tidak lenyap daripada bumi. Perang Uhud telah menggambarkan betapa usaha untuk menegakkan agama Allah tidak selalunya diakhiri dengan kemenangan. Walaupun peperangan itu tidak menang, tetapi Nabi tetap berperang dan berjuang. Walau bagaimanapun semangat pengorbanan Rasulullah tetap utuh dan tidak pernah luntur meskipun pernah berdepan dengan kekalahan. Walaupun kalah, tetapi semangat Nabi Muhammad SAW ni tetap utuh dan kuat untuk membela agama Islam. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adzim bin Johari. Nombor matriks 061871. Untuk subjek fiqh sirah ini, saya akan menerangkan tentang maksud mukjizat untuk kumpulan kami. Mukjizat ialah satu perkara luar biasa yang bertentangan dengan adat atau kebiasaan serta perkara yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat juga boleh berlaku dengan keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh juga berlaku kepada Rasulnya. Tiada siapa ini, tidak kira Nabi atau Rasul, mampu menghasilkan satu mukjizat sendiri tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat juga tidak boleh diperolehi melalui pembelajaran. Mukjizat juga hanya berlaku kerana kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas kehendaknya sendiri. Tujuan Allah menurunkan mukjizat. Allah menurunkan mukjizat untuk menunjukkan dan membuktikan kebenaran dakwah Rasulnya. Hal ini kerana dakwah yang tidak disertakan dengan bukti semestinya sukar untuk diterima oleh umat manusia. Selain itu, mukjizat juga bertujuan untuk menentang dan menghalang musuh. Secara tidak langsung, hal ini sekaligus dapat membantu Rasul-Rasul menyampaikan tugas dengan sempurna dalam proses untuk berhadapan dan menentang musuh-musuh Islam. Seterusnya, kehebatan mukjizat secara tidak langsung dapat membuka mata dan minda orang ramai agar mengakui kenabian dan kerasulan pesuruh Allah. Mukjizat juga membuktikan perbezaan antara Nabi sebenar dengan Nabi palsu, kerana Nabi sebenar sahaja yang dapat dibuktikan dengan mukjizat yang mereka miliki. Jenis-jenis mukjizat. Ulama Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mukaddimah tafsirnya menjelaskan bahawa mukjizat itu terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi, iaitu mukjizat akli. Mukjizat hissi ni merupakan mukjizat yang dapat dicapai, dilihat dan dirasai oleh panca indera manusia dan lebih memberi kesan kepada jiwa umum atau hati manusia. Contoh mukjizat hissi yang dapat dilihat melalui Nabi Muhammad SAW ialah bulan terbelah dua. Selain itu, baginda juga memiliki mukjizat hissi yang lain, iaitu awan sentiasa memayungi Nabi Muhammad SAW ke mana saja baginda pergi. Yang kedua, mukjizat maknawi, iaitu mukjizat akli. Mukjizat maknawi ini ialah satu mukjizat yang dapat difahami manusia dengan akal yang murni serta memiliki mata hati sahaja. Melalui bahasa mudah difahami, ialah mukjizat jenis ini merupakan mukjizat yang tidak boleh dilihat melalui panca indera, tetapi boleh diketahui menggunakan ketajaman dan kekuatan akal fikiran manusia.
Contoh mukjizat yang bersifat maknawi yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ialah kitab Al-Quran. Selain itu, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW juga dikategorikan sebagai mukjizat maknawi. Contoh mukjizat hissi, yang pertama, bulan terbelah dua. Yang kedua, terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, air memancar dari sela-sela jemari. Yang keempat, makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Yang kelima, pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Contoh mukjizat maknawi ialah yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Isra' Mi'raj. Penutup, kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang sangat istimewa kerana dikurniakan dengan pelbagai mukjizat. Kesemua mukjizat baginda mempunyai tujuan dan hikmah yang tersendiri yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup untuk kita dalam proses untuk menjadi mukmin yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW iaitu Al-Quran merupakan perkara terpenting dalam hidup dalam Islam. Al-Quran merupakan manual bagi umat Islam. Dalam erti kata lain, kalamullah. Ini merupakan panduan hidup manusia yang lengkap yang boleh diguna pakai sepanjang zaman. Selain itu, baginda juga meninggalkan sunnah-sunnah yang merupakan sumber kedua rujukan bagi umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini sangat penting bagi mengukuhkan lagi posisi baginda sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disanjung dan dirahmati. Melalui kajian mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini, banyak yang telah saya pelajari. Antaranya, saya dapat mengetahui tentang sejarah mukjizat tersebut berlaku. Oleh itu, saya dapat mengambil iktibar daripada pengorbanan dan ketabahan baginda dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung, saya dapat mengenali baginda dengan lebih dekat dan menjadikan saya bertambah cinta kepada baginda. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang sangat hebat. Akan tetapi, jangan kita lupa bahawa pencipta baginda dan sekalian alam ini merupakan yang maha hebat, iaitu satu-satunya Tuhan yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syahmi Hafizi bin Muhammad Syukur. Nombor metrik saya 061723. Di dalam video ini saya akan menerangkan atau membahas tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW berbanding nabi-nabi yang lain. Yang pertama, melalui mukjizat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran ini juga kekal terpelihara daripada penyelewengan manusia sehingga hari kiamat dan diberi jaminan oleh Allah akan keterjagaannya. Hal ini sangat bertentangan dengan kitab-kitab yang lain yang mana kitab yang lain itu tidak diberi jaminan oleh Allah SWT untuk memelihara isi kandungannya sehingga kiamat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijj ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, iaitu yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Seterusnya, antara kelebihan Nabi Muhammad SAW berbanding nabi-nabi yang lain ialah Rasulullah SAW dapat memberi syafaat di hari akhirat kelak. Rasulullah SAW sanggup menyimpan satu doa untuk umatnya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap Nabi mempunyai satu doa mustajab, maka setiap Nabi doanya dikabulkan. Sedangkan aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang dapat memberi syafaat di hari akhirat kelak. Nabi bersabda yang bermaksud, saya adalah orang pertama kali memberikan syafaat di syurga kelak. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga ada menceritakan yang mana ada satu kumpulan manusia yang meminta syafaat dari nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam AS,
Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan kesemuanya tidak mampu untuk memberikan syafaat melainkan Rasulullah SAW sahaja yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Di sini jelaslah bahawa Nabi Muhammad mempunyai kelebihan untuk memberi syafaat kepada sesiapa sahaja yang diinginkannya. Seterusnya, kelebihan yang terakhir yang ingin saya bahaskan dan bincangkan dalam video ini ialah ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi Yusuf AS mempunyai ketampanan yang luar biasa sehinggakan dirakamkan di dalam surah Yusuf ayat ke-31 yang mana ada menceritakan tentang sekumpulan wanita yang tanpa sedar menghiris jarinya kerana takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Akan tetapi Sayyid Muhammad menyebutkan dalam kitabnya, iaitu Insanul Kamil, bahawa sesiapa sahaja yang melihat kekacakan Rasulullah SAW akan mengoyak-ngoyakkan jantungnya tanpa sedar kerana tidak berdaya untuk menahan takjub melihat sang Nabi akhir zaman. Dalam satu qasidah ada juga menyebut pada suatu malam bulan mengambang, Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian yang serba merah. Lalu Jabir bin Samurah pun bersumpah jika dibezakan Nabi dengan bulan purnama itu, baginda Muhammad SAW ini terlebih indah daripada purnama tersebut. Akhirnya saya ingin menegaskan bahawa perbezaan yang dilakukan ini bukanlah bertujuan untuk merendahkan mukjizat rasul-rasul yang lain. Bahkan wajib juga untuk kita mempercayai dan imani mukjizat yang diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Akan tetapi saya ingin menyatakan bahawa kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kelebihan ataupun mukjizat yang diberikan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat mulia di sisi Tuhan Azza wa Jalla. Setakat ini saja perbahasan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wakiuddin bin Abdullah. Nombor metrik 061492. Saya ingin membentangkan penutup bagi tugasan bertulis fiqh sirah yang bertajuk Mukjizat Rasulullah SAW dan kelebihannya. Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Dalam buku Akidah dan Akhlak oleh Taufiq Usman Shah, tujuan pemberian mukjizat adalah sebagai bukti kebenaran ajaran para nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah SWT. Adapun tujuan dan manfaat diberikannya mukjizat kepada nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendawaan mereka sebagai nabi dan rasul kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu juga untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Jadi tidak ada lagi utusan setelah beliau. Adapun ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Adapun mukjizat terbesar yang diterima oleh beliau SAW adalah Al-Quran. Selain itu, Allah SWT juga telah mengkurniakan sebuah peristiwa yang luar biasa, iaitu Isra' dan Mi'raj kepada beliau SAW, di mana dalam peristiwa tersebut berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam pelbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah tentang ilmu ketauhidan.
Kesimpulannya, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat aqliyah yang abadi, kerana ia merupakan risalah penghabisan. Maka dari itu, kemukjizatan Al-Quran berlangsung abadi sepanjang masa selama manusia masih menghuni dunia ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.